Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, huraian dan juga ulasan ringkas daripada Maulana Muhammad Asri Yusuf hafizahullah. Alhamdulillah kita dah kelas yang siri yang ke-13 kalau tak salah saya. Siri yang ke-13. Jadi kita teruslah kepada muka surat yang ke-122 daripada buku ataupun kitab karangan Maulana Muhammad Asri Yusuf hafizahullah. Kita tengok mana dia punya buku ni. Yang ni. Tapi sebelum kita mulakan, saya ucapkan Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera, gambar jelas kita, suara jelas kita. Tuliskan kat komen sebelum saya mula cakap seorang ni. InsyaAllah. Kita dah tengok nombor 49. Tidak lama kemudian Waraqah pun wafat. Yang mana cerita tentang beberapa perbahasan ulama lah. Adakah Waraqah telah meninggal dunia? Sempat tak Waraqah dengan kenabian Nabi SAW ataupun sempat tak Waraqah ni berdepan dengan penyiksaan-penyiksaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Lepas tu kita nak sambung kepada nombor 50, iaitu apa? Dan wahyu terhenti. Dan wahyu terhenti, iaitu kat situ nombor 50. Ini dia punya matan dia, teks dia. Tapi sebelum saya nak cerita tentang dia punya huraian dia, ni dalam bahasa Arab perkataan dan wahyu terhenti ni wafataral wahyi. Wafataral wahyi. Jadi dalam kitab-kitab sirah dia tulis ini sebagai fatratul wahyi. Fatrah al-wahyi. Fatrah al-wahyi. Dalam bahasa Arab perkataan fatrah ni juga digunakan untuk tempoh. Jadi ada ramai orang yang tersalah terjemah. Bila dia baca buku sirah yang bahasa Arab tu sebut fatratul wahyi, jadi dia terjemahkan tempoh wahyu. Jadi dia pun tanya berapakah tempoh wahyu? Tempoh wahyu tu dia ingat tempoh wahyu diturunkan lah. Sebenarnya fatara di sini maksudnya putus ataupun henti, terhenti dan wahyu terhenti. Maksudnya selepas daripada peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu pertama dalam Gua Hira tu, dia turun, lepas tu jumpa dengan isteri dia Khadijah radhiyallahu anha. Lepas tu Khadijah bawa pergi jumpa dengan Waraqah. Lepas daripada Waraqah wafat, wahyu pun terhenti. Tu maksud ayat dia, wahyu pun berhenti. Jadi ni kita nak cerita pada malam ni insya-Allah. Kita tengok mana dia punya ni, nombor 50. Ni nombor 50. Okey, sebab terputus kedatangan wahyu. Jadi Maulana Muhammad Asri terus letakkan huraian ringkas dia. Kenapa terputus wahyu? Buat sementara waktu. Jadi wahyu tu terputus buat sementara waktu. Selepas wahyu yang pertama. Para ulama telah mengemukakan 3 sebab kenapa wahyu terhenti buat sementara waktu selepas turunnya wahyu pertama. Maksudnya selepas daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, tak turun dah wahyu. Macam tu. Yang pertama, sebab yang pertama yang tuliskan oleh para ulama, supaya hilang rasa takut dan rasa berat menerima wahyu. Pertama dahulu dengan datangnya Jibril secara tiba-tiba. Dia tak ada permulaan, tak ada mukadimah pun, tiba-tiba datang. Jadi terkejut, takut, nak hilangkan rasa takut dan juga rasa berat tu. Wahyu yang selepas daripada wahyu pertama tu terhenti seketika wahyu. Yang kedua, supaya timbul rasa ingin tahu dan rindu yang kuat dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat ayat-ayat seterusnya. Sebab ayat Quran ni dia sedap. Bila lama tak dengar tu rasa rindu. Sebab orang Arab ni lagilah dia faham dengan gaya bahasa Arab ni. Dia tahu bahasa Arab Al-Quran ni bukan bahasa yang biasa, bukan manusia biasa yang bercakap. Jadi dia akan rasa rindu untuk menunggu ayat-ayat yang seterusnya setelah baginda sallallahu alaihi wasallam mengecapi nikmat wahyu yang pertama dan dapat menghadamkannya dengan adanya rasa rindu dan juga rasa ingin yang kuat tu, sedikit sebanyak meringankan beban wahyu. Jadi lebih kurang macam nombor 1, tapi rindu tu yang meringankan beban wahyu pertama tu. Ataupun wahyu yang akan diterima nanti pun akan berat juga. Yang ketiga, ini antara sebab yang disebutkan oleh para ulama, supaya makna dan juga maksud yang tersirat di sebalik wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran itu sempat ditadabbur dan dirungi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Abwab wa Tarajim juga, dan juga Kashful Bari. Jadi yang ketiga ni menunjukkan kata Al-Quran ni dia bukan untuk dibaca dengan sekali, sepintas lalu macam tu. Dia kena dibaca dengan direnung, dihayati, difahami, ditadabbur. Maksud dia bukan semata-mata mengejar untuk khatam dia. Kita dah masuk bulan Ramadan ni. Nanti ramailah akan bertanya soalan, boleh tak kita mengejar khatam? Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk seterusnya, tempoh terputusnya wahyu. Ini baru tajuk betul. Maksudnya bukannya tempoh wahyu, bukan maksud fatratul wahyi, tempoh wahyu. Jadi ulama membincangkan berapa lama wahyu tu fatrah. Maksudnya berapa lama wahyu itu terputus. Fatara, terputus wahyu. Berapa lama wahyu tak turun selepas daripada wahyu pertama tu. Tempoh terputusnya wahyu tidak membabitkan semua bentuk wahyu. Sebab wahyu ni dia ada banyak bentuk yang kita dah cerita gitu kan. Ada wahyu dalam bentuk mimpi, ada wahyu dalam bentuk Jibril turun bercakap, ada wahyu dalam bentuk macam-macam wahyu kan. Jadi
Bukan semua wahyu yang terhenti. Tempoh terputusnya wahyu ataupun fatratul wahyu yang dialami oleh Nabi SAW bukanlah membabitkan semua bentuk wahyu, tapi membabitkan wahyu Al-Quran sahaja. Kerana pada waktu itu Nabi SAW tetap menerima wahyu-wahyu dalam bentuk yang lain. Walau bagaimanapun kemanisan Al-Quran yang tidak ada tolok bandingnya. Tak boleh nak banding lah. Al-Quran ni sedap, dia punya manis dia tu, dia punya bahasa dia tu, yang telah baginda kecapi membuatkan tempoh tersebut terasa amat lama dalam penantian baginda sallallahu alaihi wasallam. Perasaan rindu terhadapnya membuat-buat di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan baginda diriwayatkan seolah-olah tidak keruan lagi dalam menunggu kedatangan wahyu Al-Quran. Seterusnya beliau kelihatan sering mundar-mandir di sana di sini. Okey. Jadi dalam ni adalah riwayat yang kata Nabi ke sana kemarilah, pergi naiklah ke mana lah, nanti kita bincang. Naik ke mana, pergi ke mana tu. Nabi rasa tidak keruan tu sampai ke tahap apa, nanti kita bincang. Tempoh terhentinya wahyu berupa Al-Quran selepas wahyu pertama. Berapa tempoh dia? Para ulama berbeza pendapat tentang sebenarnya berapa lama wahyu tu berhenti. Tentang wahyu Al-Quran berhenti tu berapa lama. Ada yang kata 3 tahun. Bayangkan wahyu pertama, kalau kata tempoh Nabi SAW di Mekah tu, ataupun selepas Nabi menjadi Nabi tu, Nabi berdakwah di Mekah tu dalam masa 13 tahun. Maksudnya 3 tahun pertama tu tak ada wahyu apa. Macam tu. Tu masa 3 tahun terputus wahyu tu. Berdasarkan satu riwayat mursal Asy-Sya'bi. Maksudnya Asy-Sya'bi meriwayatkan cerita sirah Nabi ni secara mursal, tak menceritakan siapa sanad dia. Tempoh ini diyakini oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq seorang penulis sirah lah. Dia kata 3 tahun. Tetapi mursal Sya'bi sebenarnya tidak sahih dan dia adalah mungkar pula. Maksudnya mursal ni memanglah dari segi teknikalnya dia bukan sahih. Mursal dari segi teknikalnya adalah dhaif, satu bentuk daripada bentuk-bentuk riwayat yang dhaif. Tapi bila dia mungkar, maksudnya dia ada bercanggah pula dengan riwayat yang lebih sahih. Jadi dia jadi riwayat yang tertolaklah mungkar. Ada juga yang berpendapat tempohnya ialah 2 tahun setengah. Berpandukan setengah riwayat yang mustad. Maksudnya ada sanad. Riwayat yang ada sanad. Ini adalah pendapat As-Suhaili. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir ada tulis buku sejarah dan juga sirah yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah, menukilkan pendapat setengah ulama yang mengatakan tempoh itu adalah 2 tahun. Antara tokoh yang berpendapat itu adalah Al-Imam Suyuti rahimahullah. Ada juga yang berkata tempoh itu selama 6 bulan. Jadi kalau kata 2 tahun, maksudnya daripada 13 tahun Nabi berdakwah tu, 2 tahun pertama tak ada wahyu apa. Selepas Iqra tu tak ada wahyu apa. Itu pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dan juga lain-lain. Ada juga berpendapat tempoh itu selama 6 bulan. 6 bulan. Demikian dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah berdasarkan satu riwayat dhaif daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad. Dah habis daripada mana? Tempoh itu beberapa hari sahaja. Ada yang kata Ibnu Sa'ad kata ini pendapat pilihan Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mensyarahkan Sahih Bukhari, Mulla Ali Al-Qari dan juga lain-lain. Bagi penulis tidak ada satu riwayat pun menyebutkan tempoh. Jadi sebenarnya riwayat yang sahih, yang sarih tidak ada disebutlah. Itu penulis katalah tak ada sebut tempoh tu berapa lama. Namun pendapat yang paling sesuai, kalau kira kesesuaian, ialah beberapa hari sahaja. Paling lama pun sebulan. Dia tak sampai ke 3 tahun. Betah lagi setahun, 2 tahun. Tak sampai 3 tahun. Hadis berikut insya-Allah boleh dijadikan sebagai sokongan kepada pendapat terakhir yang kata beberapa hari sahaja. Paling lama pun sebulan. Maksudnya taklah lama wahyu berhenti. Tapi kenapa Nabi tak keruan kalau tak lama? Ya, itu tadi sebab yang kita kata kenapa Nabi tak keruan, rasa rindu tu sebab 3 sebab tadi. Apa dia punya riwayat yang menyokong, bukan kata sarihun sahih, bukan tapi pendapat yang menyokong kata apa? Qala haddatsana al-Walid ibn Muslim qala haddatsana al-Auza'i annahu sami'a Yahya okey, lepas tu ha ni maksudnya tahwil. Ha ni maksudnya tahwil. Ini apa tahwil ni apa dia? Saya dah cerita dah tahwil apa kan? Tahwil dah cerita dah. Wa Waqi' قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير المعنى قال سألت المعنى هذا maksudnya قال سألت أبا سلمة أي قرآن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر قال يحيى فقلت لأبي سلمة أو اقرأ. maksudnya nanti kita baca terjemah lah. Tak boleh kita baca terjemah nanti فقال سألت جابر أي القرآن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت. Ya, saya tak berapa nampak ni. فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت. قال الوليد في حديثه فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء فأخذتني وجفة شديدة. وقال في حديثهما فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني وصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Abu Salamah, ni terjemah dia. Saya laju sangat nak terjemah ni, tengok dulu. Abu Salamah ditanya oleh Yahya bin Abi Kathir, ayat Al-Quran mana yang mula-mula diturunkan? Ayat Al-Quran yang unzila qabl. Qabl maksudnya mula-mula lah, awal-awal sekali. Jawab Abu Salamah, ya ayyuhal mudaththir. Yahya pun kata, bukankah Iqra? Bukan Iqra ke yang turun dulu? Abu Salamah pun dia pun quote, dia pun nukilkan balik. Dia kata apa? Saya bertanya Jabir tentang ayat Quran yang mana yang mula-mula diturunkan. Jawab beliau, ya ayyuhal mudaththir. Saya pun kata, bukankah Iqra? Maksudnya saya pun tanya soalan yang sama lah macam yang awak tanya. Kata Jabir, tengok Jabir jawab macam mana, jawapan Jabir ni. Saya hendak ceritakan kepadamu apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Maksudnya Jabir dia tak kata macam, "Oh, aku pandai daripada kamu." Tak, dia kata je. Dia kata saya nak beritahu apa yang Rasulullah cerita. Maksudnya saya jawab bukan jawapan saya, jawapan saya ni adalah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata, aku pernah berada di Gua Hira untuk beribadat bertafakur yang kita cerita pada sesi lepas. Setelah selesai beribadat di gua itu, aku turun ke perut lembah. Tiba-tiba aku diseru. Jadi dia cerita, dalam gua tu dia tak cerita berlaku nampak malaikat pun, tak cerita. Dalam cerita ni yang Jabir dengar daripada Nabi ni, dia kata, dia turun daripada gua tu, macam tu. Tiba-tiba aku diseru. Aku memandang ke hadapan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tapi tidak kelihatan sesiapa. Aku diseru lagi. Setelah dilihat, tiada siapa pun kelihatan. Kemudian diseru lagi aku. Dalam hadisnya Al-Walid mengatakan, sebaik mengangkat kepalaku, terus ku nampak dia di angkasa sedang duduk di atas singgasana. Terkejut besarlah aku apabila melihatnya. Ini yang dinampak ni malaikat Jibril. Dia nampak malaikat Jibril dalam rupa yang asal, rupa sebenar malaikat. Terkejut besarlah aku apabila melihatnya. Wajifatun syadidah fa'akhadatni wajifatun syadidah. Maksudnya terkejut sangat, takut sangat, terkejut sangat. Kedua-dua mereka, iaitu Al-Walid dan juga Waqi', sebab ni dia ada dua riwayat tadi, ada hak tahwil tadi, meriwayatkan hadis seterusnya. Apabila sampai kepada Khadijah, aku berkata, selimutkanlah aku. Mereka pun menyelimutkan aku. Khadijah lah selimutkan. Dan mencurahkan air ke atasku, nak bagi dia sejuk, nak bagi dia tenang. Macam kita lah lap muka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi dalam hadis ni nampak macam Nabi dalam Gua Hira tak dapat wahyu lagi. Bila tunggu-tunggu tu dapat ya ayyuhal muddaththir. Itu pun selepas daripada Khadijah dah selimutkan Nabi semua tu. Dah selimutkan Nabi, dah basuh muka Nabi, dah siram air kat atas Nabi kan. Barulah Allah turunkan ayat ni. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ahmad Ibn Hibban, Abu Ya'la, Abu Awanah dan lain-lain. Ini lafaz riwayat Imam Ahmad. Maksudnya awal-awal tadi tu bila kita kata qala, bila kita kata kat sini haddatsana Al-Walid Ibn Muslim ni, haddatsana Walid bin Muslim ni, siapa yang kata Al-Walid bin Muslim memberitahu kami, itu bercakap kepada kami? Imam Ahmad. Sebab ni riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Setia dimaklumi bahawa terdapat bahawa beberapa ayat di permulaan surah Muddathir ini diturunkan selepas fatratul wahyi. Maksudnya sedia maklumlah kalau kita himpunkan riwayat-riwayat termasuk yang kita dah belajar pada kelas-kelas lepas. Yang pertama adalah Iqra'. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Cerita turun daripada bukit turun ke lembah ni. Ke lembah ni sebut perut wadi. Jadi turun daripada bukit ke lembah, ini semua cerita ni selepas daripada peristiwa Iqra'. Jadi bila disebut macam tu, nampak macam selepas beberapa lama lah, maksudnya selepas beberapa hari je, bila dah sampai ke Khadijah ni semua, lalu Allah menurunkan, maksudnya Nabi sebut, lalu Allah menurunkan kepadaku firman-Nya ni, ya ayyuhal muddaththir. Maksudnya beberapa hari je lah antara peristiwa bukit tadi tu, daripada bukit tu dengan peristiwa ya ayyuhal muddaththir ni, dengan wahyu ya ayyuhal muddaththir ni beberapa hari je lah, nampak macam tu lah.
Gayanya macam beberapa hari je. Kalau tak dia tak sebutlah lalu Allah menurunkan, dia mungkin kata selepas setahun, selepas 3 tahun. Jadi sedia dimaklumi ini selepas fatratul wahyi, iaitu terhentinya wahyu kepada Nabi, iaitu beberapa ketika setelah Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Jadi ini riwayat dipanggil riwayat yang taklah jelas sebut berapa lama, tapi nampak gaya cerita tu, jalan cerita tu macam sekejap je lah. Sebab kalau lama, dia tak sebut ayat macam ni. Dia tak kata macam, oh lalu Allah menurunkan firman-Nya macam ni. Tak sebut ayat macam ni. Dia ni boleh rujuk sendirilah dalam Fathul Bari. Imam Ibn Hajar sendiri berpegang kata beberapa hari saja. Boleh tengok Al-Abwab Al-Tarajim, Al-Bidayah An-Nihayah, Irsyadus Sari, Ar-Rawdul Unf, lepas tu Tabaqat Ibn Sa'ad, Kashful Bari, Nashrul Bari, Tuhfatul Qari, bukan Nasrul Bari. Saya kadang terbaca Nasrul Bari. Okey. Habis cerita tentang berapa lama tempoh tu. Jadi kesimpulan dia ada 3 yang dibawa pendapat ni, 3. Tapi yang dipegang oleh penulis dan juga Ibn Hajar dan juga beberapa ulama lah juga yang memegangnya. Mullah Ali Al-Qari pun kata beberapa hari saja. Paling lama pun sebulan je. Terhenti wahyu tu sebulan saja. Tapi penting terhentinya wahyu tu sebab dia memberikan Nabi SAW rasa rindu dan juga rasa bersedialah untuk menerima wahyu seterusnya. Habis. Sekarang kita pergi kepada hadis nombor 4. Habis dah kita masuk hadis nombor 4 dah. Qala, siapa yang qala ni? Siapa yang qala ni? Kita kena sebut apa? Kita kena sebut apa? Imam Bukhari berkata, qala Ibn Shihab. Tengok Imam Bukhari berkata, Ibn Shihab berkata. Kita kena tahu ni. Sebab ini dipanggil riwayat ta'liq ataupun mu'allaq. Ini dipanggil riwayat ta'liq ataupun mu'allaq. Ibn Shihab berkata, tengok saya terus tengok terjemah terus Ibn Shihab berkata, nanti siapa ni Maulana Asri akan terangkan sikit apa dia tentang mu'allaq ni. Tapi apa maksud mu'allaq? Mu'allaq ataupun ta'liq ni maksudnya Imam Bukhari tak pernah jumpa dengan Ibn Shihab, Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri ni tak pernah jumpa dengan Az-Zuhri. Tapi dia terus sebut Az-Zuhri kata. Dan dia tak sebut dia dengar daripada siapa. Az-Zuhri kata ni dia dapat daripada siapa? Mesti dia dapat daripada orang lain. Tapi dia tak sebut siapa yang dia sebut tu. Siapa yang kata Ibn Shihab ni ataupun Az-Zuhri ni kata ni. Cuma dia sebut secara jelas, dia sebut qala, berkata, telah berkata Ibn Shihab ataupun Ibn Shihab telah berkata. Itu dipanggil riwayat yang tergantung. Tergantung maksudnya Imam Bukhari tak cerita, maksudnya dari sisi Imam Bukhari dia tak cerita siapa, tapi bila sampai ke Ibn Shihab, dia cerita Ibn Shihab dia kata apa-apa dia cerita, sambung. Itu dipanggil riwayat tergantung ataupun mu'allaq. Mu'allaq. Kita baca dia punya teks dulu, nanti kita baca terjemah dengan dia punya huraian lah ya. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, qala Ibn Shihab. Ataupun kalau kita baca dengan sanad wa bihi ilaihi ataupun wa bis sanadil muttasili wa bis sanadil muttasili ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ataupun wa bis sanadi al-muallif. Siapa muallif ni? Muallif ni siapa? Maulana Asri lah, dengan sanad muallif, iaitu siapa Maulana Asri. Dia mendapat sampai sanad dia tu sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata qala Ibn Shihab. Ibn Shihab yang kata. Dia tak sebut siapa, dia sebut Ibn Shihab kata. Okey. Ini dipanggil riwayat mu'allaq. Contoh mudah lah, kalau kita bagi contoh paling mudah sekali untuk kita faham dengan ringkas siapa-siapa yang pertama kali. Saya yakin lah dalam ni ramai yang bukan pertama kali dengan hadis ataupun belajar ulum hadis ni. Tapi saya ulang lah bagi kalau ada yang tengok rakaman ke ataupun yang buka dalam YouTube rakaman nanti kemudian daripada orang-orang yang pertama kali mendengar ulumul hadis ni, senang nak faham riwayat ta'liq ataupun riwayat tergantung ni, mu'allaq ni. Macam saya, kalau saya kata Nabi kata, macam tu je. Saya terus ringkas je. Saya tak sebut sanad apa pun. Saya tak sebut sanad siapa, saya tak sebut saya dengar dia siapa. Terus je saya langkah je kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus je. Tu mu'allaq habis. Memang mu'allaq sangat. Sebab daripada saya tak ada sanad langsung, tiba-tiba Nabi je. Tiba-tiba Nabi je. Dan jelas saya tak pernah jumpa Nabi. Jelas saya tak pernah jumpa dengan Nabi. Itu mu'allaq. Ataupun saya sebut nama sahabat. Saya kata qala Ibn Umar radhiyallahu anhu, patu anin Nabi. Ibnu Umar kata daripada Nabi. Saya tak pernah jumpa Ibnu Umar, dia sahabat Nabi. Tak pernah jumpa dia. Tapi saya dengan jelas yang sebut Ibnu Umar kata. Saya tak kata saya dapat dia siapa, cuma saya sebut Ibnu Umar kata. Lepas tu orang cek lah, saya dapat daripada mana semua, tak kisahlah. Tapi yang penting cara saya bercakap tu dipanggil mu'allaq ataupun ta'liq. Dia dipanggil tergantung. Okey. Jadi kita baca ya. Qala Ibn Shihab wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdul Rahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه
بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوارده بوادره بوادره وقال يونس ومعمر بوادره. Okey, apa dia? Saya nak terang yang belakang saja macam semua orang faham bahasa Arab pula. Tak apa, minta maaf. Tabahu Abdullah bin Yusuf, yang belakang ni, yang dekat bawah sekali ni, yang atas kepala saya ni, yang ni. Tabahu Abdullah, tabahu ni. Taba'a maksudnya riwayat ni kan ta'liq apa ni dipanggil tergantung tadi. Riwayat tergantung. Imam Bukhari tak sebut sanad. Cuma dia sebut Abdullah bin Yusuf dan juga Abu Saleh pun ada meriwayatkan benda yang sama. Dan juga Hilal bin Raddad pun ada riwayatkan benda yang sama daripada Zuhri. Sekarang dia cerita daripada Zuhri. Siapa Zuhri ni? Ibnu Syihab lah. Muhammad Ibnu Syihab tu Az-Zuhri lah. Wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu. Dia disebut perkataan bawadiruhu. Jadi kat mana perkataan bawadiruhu nanti kita tengok. Tak sampailah kat situ malam ni sebab panjang nak hurai ni. Okey. Lihat atraf hadis. Apa atraf hadis? Atraf ni maksudnya hujung hadis. Sambungan hadis ni ataupun hujung hadis ni ataupun permulaan hadis ni. Sebab Imam Bukhari dia suka tulis hadis pendek-pendek. Jadi kita kena cari kat mana hadis yang versi panjang dia dekat muka surat 3238, nombor 3238, nombor 4922, nombor 4923. Ni semua nombor hadis. Maksudnya hadis yang ke 4922, hadis yang ke 4923, 4924, 4925, 26, 4954, hadis yang ke 6214. Siapa yang kata Imam Bukhari tak hafal hadis ni? Peliklah macam mana Imam Bukhari boleh tulis sampai beribu-ribu hadis kalau tak hafal. Mesti ni hafal. Okay, habis. Sekarang kita pergi kepada cerita tentang mu'allaq dulu. Kita tengok terjemahan dia sikit je dulu. Iaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Orang panggil Ibnu Syihab tapi nama dia Muhammad bin Syihab. Berkata, dan Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan kepadaku bahawa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata. Okey, kita tengok nombor 51 dulu. Perihal riwayat ta'liq Imam Bukhari. Al-Kirmani mengandaikan riwayat Bukhari daripada Ibnu Syihab sebagai ta'liq. Hadis yang bahagian permulaan sanadnya tidak disebut dan dibuang dipanggil hadis mu'allaq. Okey. Ada yang kata hadis ni bukan mu'allaq, tapi tak kisahlah. Al-Kirmani dia kata hadis ni hadis mu'allaq lah. Sebab apa? Sebab mu'allaq dari segi definisi dia, dari segi ta'rif dia, maksud mu'allaq adalah hadis yang permulaan sanad tak ada. Permulaan tu maksudnya dekat bahagian penulis, bahagian bawah. Bahagian penulis dipanggil bahagian bawah. Bahagian Nabi, bahagian punca teks tu datang daripada siapa dipanggil atas. Jadi bahagian bawah ataupun permulaan iaitu Imam Bukhari itu sendiri, penulis kitab ni, tak ada sanad. Tiba-tiba pergi ke atas dia ataupun langkah 2-3 orang atas dia, 3-4 orang, 8 orang, 10 orang sampai tak ada langsung sanad, semua dipanggil tak ada langsung sanad apa ni? Mu'allaq. Jadi yang tak ada permulaan sanad dipanggil mu'allaq. Jadi bila Imam Bukhari sebut Ibnu Syihab kata terus mu'allaq lah. Apabila Imam Bukhari rahimahullah mengemukakan riwayat ta'liq ataupun mu'allaq secara jazam. Jazam tu maksudnya disebut berkata Imam Ibnu Syihab. Dia tak kata adalah dikatakan Ibnu Syihab. Tak. Kalau dikata macam tu dia tak panggil jazam. Jazam ni maksudnya cakap dengan jelas. Cakap dengan dengan putus. Dengan putus yang Ibnu Syihab kata. Macam tu. Dia tak kata macam dikatakan Ibnu Syihab sebut macam tu. Dia tak sebut. Dia sebut qala Ibnu Syihab, telah berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Itu dipanggil jazam. Kalau riwayat tu tidak sebut sanad daripada penulis tapi disebut dengan jazam, itu dipanggil riwayat ta'liq, menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepastian, keyakinan seperti qala dan sebagainya, maka biasanya riwayat itu musnad, iaitu bersanad lengkap sebenarnya. Jadi ini kata pendapat pertama ni kita baca dulu ni, iaitu ada yang kata kalau Imam Bukhari dia sebut qala Ibnu Syihab macam tu, dia sebut jelas macam tu jazam, sebenarnya riwayat ni ada sanad. Riwayat ni sebenarnya ada sanad. Riwayat ta'liq Bukhari pada hakikatnya musnad. Maksudnya memakai sanad. Musnad ni maksudnya dia ada sanad. Riwayat ni sebenarnya ada sanad.
ada kalanya memakai sanad hadis yang telah tersebut sebelumnya. Tapi ni hadis nombor 4. Maksudnya adakah sanad dia daripada sebelum ni, sanad tadi. Ada kalanya pula memakai sanad hadis lain yang tersebut dalam sahihnya ataupun tersebut dalam kitab-kitab hadis yang lain. Kadang-kadang Imam Bukhari dia sebut je qala Ibn Shihab, tapi dia tak sebut sanad tu sebab dah sebut dah dalam kitab dia ni. Ataupun dah sebut dalam kitab dia yang lain. Jadi bila dah sebut dah, dia dalam kitab ni dia sebut qala Ibn Shihab je lah. Dia tak tulis dalam sanad lagi sekali. Itu kata pendapat pertama. Tapi sebenarnya ada banyak sebab. Bukan mudah macam tu kita jawab. Bukan mudah macam tu. Terdapat banyak sebab kenapa Imam Bukhari mengemukakan sebuah hadis sahih secara ta'liq. Okey. Ini ayat ni pun kena jelaskan ni Pak. Saya jelaskan sikit. Kalau hadis tu tidak ada sanad langsung, confirmlah dia tak sahih. Sebab ta'rif hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanad. Awal sekali ialah mattasala sanaduhu. Hadis yang bersambung sanad. Bila tak bersambung sanad, dengan tak ada sanad langsung, confirmlah hadis tu tak sahih. Jadi ayat ni macam mana? Hadis sahih secara ta'liq macam mana gitu? Kalau hadis mu'allaq, mestilah dia tak sahih. Maksud ayat ni, kalau telah diriwayatkan hadis itu secara bersanad, kemudian Imam Bukhari tak sebut dah sanad tu. Maksudnya hadis tu dah sebut dah secara bersanad sahih. Jadi hadis tu dah sahih dah. Cuma sekali lagi Imam Bukhari sebut secara tidak bersanad. Tu dipanggil hadis mu'allaq yang sahih. Ada banyak sebab. Antaranya ialah, mungkin hadis itu sangat terkenal dan telah diriwayatkan daripada perawi-perawi thiqat. Yang pertama, sebab hadis itu dah terkenal dah. Dan periwayat-periwayat, perawi-perawi dia semua thiqah belaka. Jadi tak payah ulang balik sanad dia. Dah terkenal dah. Dah tahu dah. Yang kedua, mungkin juga beliau telah mengemukakannya dengan isnad yang lengkap pada satu atau beberapa tempat yang lain dalam sahihnya. Mungkin juga Imam Bukhari sebenarnya dah tulis dah sanad ni, tapi dalam bab lain, dalam nombor lain. Tapi kita di bab permulaan ni. Macam mana? Ini nombor 2. Kemungkinan lah. Ada sebab lah. Yang ketiga, semata-mata nak ringkaskan apabila dikemukakan tanpa sanad. Maksudnya memang nak tulis ringkas. Cepat nak tulis cepat kan. Tulis terus tanpa sanad. Okey. Yang keempat, boleh jadi juga beliau bermaksud mengisyaratkan. Perkataan ni susah ni. Mengisyaratkan kepada turuk riwayat yang tidak menepati syarat sahihnya meskipun ia juga hadis sahih. Ni baru 4. Dia ada lagi sebab lain dan lain-lain. Nombor 5 ni ada dan lain-lain. Nanti kita akan jumpa lah dalam Sahih Bukhari pun akan jumpa yang dan lain-lain tu apa dia. Tapi ini bermaksud Imam Bukhari mengisyaratkan. Maksudnya dia nak memberi kita isyarat. Kita lah yang membaca Sahih Bukhari ni ataupun ulama-ulama yang membaca Sahih Bukhari ni dia nak mengisyaratkan kepada pembaca yang sanad ni tidak sahih mengikut syarat dia. Walaupun mungkin bagi orang lain syarat dia sahih lah. Tapi tak mengikut syarat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dia potong sanad tu untuk memberi isyarat. Tu dia. Sebab tu lah saya bagi habis ringkas ni. Tak tahulah panjang ke ringkas kan. Tapi habis ringkas ni saya rasa ni. Sebab tu lah Sahih Bukhari ni tidak susah nak dipelajari. Sebab Imam Bukhari ni dia banyak isyarat. Dia susah nak belajar. Kalau ulama-ulama Maghrib, dia menggemari Sahih Muslim ke atas Sahih Bukhari. Kita selalu belajar Imam Bukhari lebih kuat daripada Imam Muslim. Maksudnya kalau kata Imam Bukhari mensahihkan satu-satu hadis, dia lebih kuat daripada Imam Muslim mensahihkan satu-satu hadis. Sebab syarat Imam Bukhari lebih ketat. Selalu dengar macam tu kan. Tapi ulama-ulama Maghrib, dia mendahulukan Sahih Muslim ke atas Sahih Bukhari, tapi bukan sebab kesahihan. Tapi sebab kesenangan untuk difahami. Tidak ada isyarat-isyarat. Tak ada bagi macam hin. Isyarat ni hin. Tak bagi hin-hin macam tu. Imam Muslim dia cakap direct je. Kalau tak sahih macam tu. Sebut je sanad. Tak pernah tak sebut sanad. Macam tu, sebut je sanad. Tapi ada juga tempat yang kita akan jumpa kalau belajar Sahih Muslim lah. Tapi itulah dia. Imam Bukhari tak. Dia jenis suka bagi isyarat. Dia bagi isyarat yang hadis ni tidak sahih. Ataupun tidak sahih mengikut syarat dia. Ataupun dia meragui sesuatu dengan macam-macam cara. Dia bagi isyarat je. Dia tak sebut. Kalau sebut senang cerita. Tak jadilah payah nak belajar kan. Imam Bukhari dia tak sebut. Jadi bila dia tak sebut, ramai orang yang tak belajar secara khusus. Tak belajar secara khusus. Bidang dia memang bidang Sahih Bukhari. Dia tersalah faham. Bukan kata dia sengaja salah faham. Dia tersalah faham. Dia ingat apa sahaja dalam Sahih Bukhari sahih belaka. Apa sahaja dalam Sahih Bukhari sahih belaka. Kalau kita tidak mensahihkan, berarti kita menolak Imam Bukhari. Tak juga. Sebab Imam Bukhari, bila dia sengaja tidak menuliskan sanad, dia sendiri sebenarnya nak memberi isyarat kepada kita yang hadis tu tidak sahih juga. Boleh jadi. Macam tu.
Jadi sebab tu kena baca satu-satu. Dia bukan kaedah macam ni je, bukan tiba-tiba asal ada je hadis yang tidak bersanad, muallaq terus je terima kata musnad. Muallaq secara jazam je musnad. Tak boleh macam tu. Dia kena tengok setiap hadis tu ada sebab dia. Sebab Imam Bukhari sebutkan sebab dia. Tidak sebutkan sanad dia. Habis Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk penggunaan sirah jazam dan juga sirah tamrid dalam periwayatan. Okey, sekarang ni sebab kita dah sebut sirah jazam, sirah pasti ni, kita kena ceritalah apa maksud sirah jazam, sirah tamrid ni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, lafaz yang menunjukkan kepastian dan keyakinan dipanggil sirah jazam. Lafaz yang menunjukkan kepastian dan keyakinan dipanggil sirah jazam. Seperti qala, zakara, akhbara dan lain-lain. Tidak boleh diguna untuk meriwayatkan hadis dhaif. Okey, Imam Muslim kata, kalau kita nak meriwayatkan hadis dhaif, kita tak boleh guna lafaz-lafaz jazam seperti telah berkata, qala, telah menyebutkan, zakara, telah memberitahu, akhbara. Tu maksud qala, zakara, akhbara. Contoh, hadis ni hadis dhaif, saya tak boleh sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tak disebut macam tu. Itu kata Imam An-Nawawi dan juga lain-lain juga ulama. Dia kata tak boleh sebut Rasulullah telah berkata begini. Kalau riwayat tu dhaif, tak boleh sebut macam tu. Tak boleh sebut qala ataupun sirah, dipanggil sirah jazam. Untuk meriwayatkan hadis dhaif, hanya perkataan yang tidak menunjukkan kepastian dan keyakinan saja yang dinamakan sebagai siratut tamrid. Siratut tamrid. Sirah yang menunjukkan ada kesakitan ataupun ada penyakit dalam hadis tu ataupun dalam riwayat tu, kita kena gunakan gaya bahasa yang begitu. Seperti hukiyah, diceritakan. Hukiyah ni maksudnya diceritakan. Qila, dikatakan. Yuqalu, dikatakan juga, sama. Fi'il mudhari'. Dzukira, disebutkan. Ruwiya, diriwayatkan. Dan sebagainya. Ini semua dipanggil siratut tamrid ataupun sirah ataupun gaya bahasa yang menunjukkan ketidakyakinan dan juga ketidakpastian. Macam kalau saya sebut tadi tu, dikatakanlah Nabi pernah cerita. Dikatakanlah Nabi pernah sebut. Macam tu. Jadi kalau saya nak sebut hadis yang dhaif, bila saya nak cerita kepada masyarakat, saya kena sebut perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakpastian. Contohnya macam dikatakan Nabi pernah sebut macam ni. Dikatakan Nabi pernah buat macam ni. Macam tu. Kalau kata riwayat tu dhaif. Ini kata siapa? Kata Al-Imam An-Nawawi. Ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga. Jadi kita tak berhati-hati. Kadang-kadang kita asal sebut hadis dia, kita pun terus je. Nabi kata gini, Nabi kata gini. Imam Nawawi kata tak boleh macam tu. Kalau riwayat tu dhaif, kena sebut perkataan-perkataan yang menunjukkan kata tidak yakin. Itu seperti dikatakan, diceritakan. Al-Imam Bukhari sangat mengambil berat soal penggunaan sirah jazam dan juga sirah tamrid. Maksudnya ada ulama tak ambil berat bab ni, dan ulama juga, bukan kata bukan ulama juga, dia tak ambil berat sangat. Dia tak kisah gunalah tamrid tak tamrid, sama je bagi dia. Tapi Imam Bukhari dia antara ulama yang mengambil berat. Dia kata kena bezakan antara sirah tamrid dan juga sirah jazam. Terutamanya dalam kitab ni lah, Sahih Bukhari ni. Kerana itulah penggunaan sirah-sirah tersebut oleh beliau boleh dijadikan sebagai panduan. Sebab itulah ada ulama letak kaedah mudah. Dia kata asal Imam Bukhari sebut hadis muallaq, kalau gunakan sirah jazam, kira confirm je lah, kira sahih je lah, kira musnad je lah. Macam tu. Sebab tu ada macam tu. Sebab Imam Bukhari ni jenis yang sangat berhati-hati. Nampak? Macam tu pun dah kena tahu kaedah dulu sebelum baca. Susah kita. Boleh dijadikan sebagai panduan. Bagaimanapun, ia tidak boleh dianggap sebagai kaedah tetap. Jadi penulis iaitu Maulana Asri sendiri pun kata tak boleh kata kaedah tetap untuk semua tempat. Iaitu kita panggil kaedah kuliah. Bukan kata semua tempat begitulah dia kaedah ni. Dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Okey, jadi sebenarnya dari sekarang kita balik kepada hadis kita yang sebenarnya itu hadis nombor 4 ni. Adakah dia hadis yang muallaq ataupun tidak? Maksudnya secara ringkasnya, adakah hadis ni adalah hadis yang sahih? Cuma sanad dia dah disebutkan dalam nombor 1 ke nombor 2, nombor 3 tadi. Lepas tu nombor 4 Imam Bukhari tak sebut dah. Ataupun sebenarnya apa kedudukan dia. Jadi kita tengok apa kedudukan dia, apa taraf hadis ni yang sebenar. Kita ambil pendapat, kita sebutkan yang pertama pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar. Sebab dia menghuraikan, dia yang duduk berkecimpung, beriktikaf lah kita kata, dalam menghuraikan Sahih Imam Al-Bukhari. Sebab tu sampai ada ulama kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak, tak payah buat syarah Sahih Bukhari dah selepas daripada Fathul Bari. Itu maksud dia. Tapi itu bukan
bukan apa, bukan dia panggil iktibas je lah, bukan dia nak menghina mempermain-mainkan hadis tu lah, bukan. Imam Ibn Hajar ataupun Al-Hafiz Ibn Hajar berpendapat hadis Jabir yang dikemukakan oleh Al-Bukhari ni sebenarnya ada hadis mausul. Mausul maksudnya bersambung sanad dengan isnad hadis sebelum ni. Maksudnya sanad yang sama daripada hadis yang sebelum ni lah. Kita nombor 4, maksudnya sebelum ni lah 3, 2, 1. Imam Bukhari seolah-olah meriwayatkannya dengan katanya. Jadi kita kalau kita nak baca, kita kena baca macam ni. Seolah-olahnya macam ni. Qala al-Imam al-Bukhari, haddathana Yahya bin Bukair. Imam Bukhari kata, Yahya bin Bukair yang kata. Maksudnya Yahya bin Bukair ni guru Imam Bukhari lah, confirm lah sampai kepada Imam Bukhari. Qala haddathana al-Laith an Uqail annahu qala Ibn Shihab. Jadi kita sampai ke sini. Qala Ibn Shihab. Jadi sanad yang tak disebutkan oleh Imam Bukhari itu sebenarnya sanad yang sebelum ni lah, iaitu Yahya bin Bukair, Laith bin Sa'ad dan juga Uqail. Dan Uqail ni yang kata qala Ibn Shihab. Uqail lah yang berkata, Ibn Shihab berkata, wa akhbarani Abu Salamah an Abdurrahman ila akhirih. Maksudnya sanad macam tadilah. Ini ialah dengan isnad yang sama dengan Bukhari meriwayatkan hadis Jabir. Cuma perlu ditakdirkan sedikit. Maksudnya kalau kita nak baca, kalau kata kaedah Imam Ibn Hajar bagi ni, kalau kita nak baca, kita kena takdir sikit lah. Selepas qala Ibn Shihab tu, dia kata, akhbarani Urwah ala ma taqaddam wa akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari ila akhirih. Kena takdirkan macam tu sikit. Iaitu akhbarani Urwah ala ma taqaddam. Urwah berkata kepadaku ikut apa sanad yang sebelum ni lah, yang cerita sebelum ni, riwayat sebelum ni. Wa akhbarani Abu Salamah, macam tu Jadi apa yang dikemukakan oleh Bukhari di sini tidak tepat secara mutlak dikatakan ta'liq. Tu kalau kita ikut pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar. Jadi dia bukanlah hadis mu'allaq di sini, ini hadis yang mausul, hadis yang bersanad, iaitu sanad sebelum dia. Lebih-lebih lagi kalau dilihat kepada riwayat Jabir yang dikemukakan oleh Bukhari dalam kitab tafsir. Di situ tersebut dengan jelas bahawa hadis ini telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dengan sanad di atas dan juga dengan dua sanad yang lain. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, kitab ni bukan buku lain Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dia ada bab besar namanya Kitabut Tafsir. Bab besar nama Kitabut Tafsir. Kita pergi kat bab tu iaitu Kitabut Tafsir, kita akan jumpa hadis yang sama. Tapi Imam Bukhari sebut dengan sanad dia yang penuh, bukannya potong je sampai ke Ibn Shihab, dengan dua lagi sanad yang lain. Maksudnya bukan satu tapi ada tiga. Jadi boleh tengoklah dalam Kitabut Tafsir. Jadi inilah pendapat Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Okey, tahwil pula. Sungguh saya tak pernah cerita pasal tahwil lah. Tadi kita baca je kan, hak tu tadi. Hak tu maksudnya tahwil. Tahwil, isnad dan bahagian-bahagian je. Ni cerita memang mustalah hadis saja untuk malam ni. Saya tak tahulah. Boleh faham tak ni mustalah hadis ni, ilmu yang bertulis sebenarnya. Kita kena tulis, lukis-lukis sikit baru faham. Tapi tak apa. Siapa yang nak belajar mustalah hadis secara terperinci boleh buka kelas-kelas mustalah hadis banyak. Tahwilul isnad dan juga bahagian-bahagian dia. Sebetulnya riwayat yang keempat ni termasuk dalam bab tahwil. Itu yang sebetulnya. Bukan ta'liq. Bukannya hadis mu'allaq ataupun hadis yang tergantung sanad. Tetapi hadis tahwil. Maksudnya Imam Bukhari nak membawa hadis dengan hadis yang sama tapi dia ada sanad yang lain. Dia panggil tahwil. Tahwil ni pemalingan sanad. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tahwil ni macam pemalingan, pemusingan. Pemalingan isnad terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertama, sesuatu hadis yang mempunyai dua sanad di permulaan dia. Kemudian kedua-dua sanad itu bertemu pada seorang perawi. Sampai ke situ, perawi-perawi bagi kedua-dua sanad tersebut adalah sama. Inilah bentuk tahwil yang biasa. Jadi tahwil yang jenis pertama ni biasa. Kebanyakan tahwil berlaku dengan cara ini. Maksudnya kebanyakannya kalau jumpa je tahwil, inilah dia maksudnya. Kebanyakan kitab hadis menggunakan simbol hak. Bila sebut hak tu kita baca tahwil di tempat pertemuan dua sanad. Tapi ada je ulama baca benda lain tak apa. Yang kedua, bentuk kedua ialah sebalik daripada bentuk pertama tadi. Di mana bahagian permulaan disebutkan satu sanad sahaja tetapi kemudian berpecah dua. Bentuk kedua inilah yang digunakan oleh Bukhari di sini. Dekat sini Imam Bukhari nak guna yang kat sini. Beliau mula-mula sekali meriwayatkan hadis Aisyah menerusi satu saluran riwayat yang dengan katanya haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laith an Uqail an Ibn Shihab. Kemudian dengan sanad yang sama daripada Ibn Shihab meriwayatkan pula hadis Jabir. Maksudnya hadis Aisyah pun guna sanad yang sama mula-mula, hadis Jabir pun gunakan sanad yang sama mula-mula. Ringkasnya sanad dua hadis yang dikemukakan mulai berpisah selepas Ibn Shihab. Adapun sebelum itu sanad kedua-duanya adalah sama.
Tengok perbincangan-perbincangan tahwil ni boleh tengok dalam Al-Kawakibud Darari dan juga Fathul Bari, dan juga Faidul Bari, Irsyadus Sari, Taqribut Taisir, Kashful Bari dengan Nasrul Bari. Tu dia. Habis. Boleh kot faham tahwil ni. Mudah kot. Saya tak apalah. Sebab ni bukan kelas mustalah hadis. Jadi saya kalau ceritakan jadi panjang pula tentang mustalah hadis. Kalau boleh nak tulis memang kita kena tulis. Tulis, lukis, nampak tahwil tu apa kan. Tapi tak apalah. Siapa-siapa yang nak faham lebih boleh rujuklah kitab-kitab mustalah hadis yang betul. Ulumul hadis. Okey, yang ke-52, nombor 52 kat mana pula nombor 52? Tengok balik dekat sanad ni. Okey, jadi kita dah habis cerita ni tentang kenapa tiba-tiba je Imam Bukhari kata, Ibn Syihab kata. Dia dah ceritalah siapa yang berpendapat kata dia muallaq, siapa yang kata bukan muallaq, siapa yang kata dia sebenarnya tahwil, dan kalau tahwil tu maksudnya apa? Dan Abu Salamah, nombor 52 bin Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan kepadaku. Sekarang kita nak cerita siapakah Abu Salamah, nombor 52, yang dia merupakan anak kepada Abdul Rahman bin Auf. Pergi kepada nombor 52. Okey, nama sebenar Abu Salamah ialah Abdullah atau Ismail, atau nama sebenarnya ialah kunyahnya, iaitu Abu Salamah. Jadi biasanya orang letak nama lah. Biasanya kunyah ni gelaran. Gelaran ni Abu kepada siapa-siapa, Ibnu kepada siapa-siapa, Ummu kepada siapa-siapa kan. Contohnya macam Abu Abdillah. Abu Abdillah Imam Bukhari. Abu Abdillah contoh kan. Jadi dia bukan nama dia Abu Abdillah, tapi ada juga orang kata nama sebenar Abu Salamah tu ialah Abu Salamah. Gelaran dia ialah Abdullah atau Ismail. Ada juga. Ada yang kata tak, nama sebenar dia Abdullah dan Ismail. Gelaran dia adalah Abu Salamah. Dia adalah anak sahabat agung iaitu, tapi orang yang samalah, nama banyak tak kisah. Yang penting dia adalah anak kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abu Salamah Az-Zuhri juga. Al-Madani. Dia juga Az-Zuhri. Kalau sebut Az-Zuhri, biasa orang faham Ibn Syihab, Muhammad Ibn Syihab. Tapi Abu Salamah pun Az-Zuhri juga. Seorang tabi'i yang terkemuka di zaman dia. Dia seorang tabi'in sebab dia pernah jumpa dengan sahabat Nabi. Ayah dia sendiri sahabat Nabi. Beliau adalah tokoh dan imam yang disepakati ulama tentang kehebatan ilmunya. Terbilang sebagai salah seorang daripada 7 tokoh fiqh di kalangan tabi'in yang dipanggil fuqaha, al-fuqaha us-sab'ah. Al-fuqaha us-sab'ah di Madinah ada 7 orang. Ada 7 orang ahli fiqh yang mahir di Madinah pada zaman dia. Dia salah seorang daripada 7 tu. Mengikut setengah-setengah ulama. Ibunya bernama Tumabir bin Al-Asba' Al-Kalbiyah. Mak dia. Anaknya dengan Abdul Rahman bin Auf hanyalah Abu Salamah seorang saja. Maksudnya Abdul Rahman bin Auf dia ada kahwin dengan mak dia ni, dan dia dapat Abu Salamah ni seorang saja. Abu Salamah meninggal dunia di Madinah pada tahun 94 Hijrah ketika berumur 74 tahun di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Habis cerita pasal Abu Salamah. Okey, pergi terus kepada Abu Salamah dapat daripada Ibn Syihab kan. Pergi balik mana Abu Salamah tu? Abu Salamah tak dapat daripada Ibn Syihab lah. Ibn Syihab dapat daripada Abu Salamah. Jangan terbalik. Abu Salamah bin Abdul Rahman meriwayatkan kepadaku daripada Jabir, bahawa Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari ni sahabat Nabi. Nombor 53. Tengok nombor 53. Muka surat 126 sekarang. Siapa-siapa yang ada buku ni boleh buka buku surat 126. Tak maaf saya tak sebut tadi muka surat. 126. Nama penuh dan keturunan ialah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Amr bin Sawad bin Salimah Al-Khazraji Al-Ansari. Jabir bin Abdullah orang Ansar Al-Madani, orang Madinah. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Ramai ulama yang kunyah dia Abu Abdullah, ada sebab. Ataupun Abu Abdul Rahman. Ramai juga ulama Abu Abdul Rahman, sebab yang sama. Ataupun Abu Muhammad. Jabir bin Abdullah adalah salah seorang daripada sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jabir ni antara sahabat yang utama lah. Beliau terbilang sebagai salah seorang daripada 6 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia ada 6 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, antara 6 orang tu adalah Jabir. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1540 hadis. Jadi ada orang kata Jabir yang sahabat Nabi pun dapat 1500, macam mana Imam Bukhari dapat puluh-puluh ribu hadis pula? Itu masalah dia. Jabir seorang boleh riwayat 1500.
Kalau Jabir tu dengar sahabat lain, kalau seorang sahabat sampai 1,500, kalau Jabir tu ada 10 orang kawan pun, dia dah dapat 15,000. Macam tu lah. Faham sikit. Tak faham ni, suka pertikaikan Imam Bukhari lah apa. 58 daripadanya disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya, daripada 1,540 hadis ni bukan semua dalam Sahih Bukhari Muslim. Ada 58. 58 dalam Sahih Bukhari Muslim. 26 oleh Bukhari saja. 126 Imam Muslim saja. Ibu Jabir nama Nusaibah bin Uqbah binti Adi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah ikut serta dalam perjanjian Aqabah yang kedua bersama dengan ayah dia. Dia pergi dengan ayah dia masa perjanjian Aqabah yang sebelum Nabi hijrah ni. Beliau juga telah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 18 peperangan. Dia ikut Nabi 18 peperangan. Kita tahu Nabi perang apa? 10 je. Ataupun 9 saja, tapi sebenarnya tak, banyak lagi dia dah ikut. Jabir ni ikut 18 peperangan bersama Nabi. Di akhir hayatnya Jabir bin Abdullah telah buta dan beliau meninggal dunia pada tahun 78 ataupun 79 Hijrah ketika berumur 94 tahun. Maksudnya orang dulu pun umur panjang-panjang juga. Sebab itulah Nabi bila dia meninggal 63, ada ulama yang kata tak, bukan sakit biasa tu. Sembahyang jenazah beliau diimami oleh Aban bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, anak kepada Uthman bin Affan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Bila cerita pasal Jabir. Disambung Apa kata Jabir? Ketika beliau, iaitu Jabir. Ini pun kena belajar juga. Siapa beliau? Siapa dia? Bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu. Nabi SAW bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar satu suara. Siapa dia ni? Dia ni siapa? Ketika dia cerita, siapa cerita? Ini pun ada kaedah. Jangan main-main hadis ni, dia bukan benda main-main. Orang ingat belajar hadis ni mudah macam tu je kan. Senang-senang je macam tu kan. Serta dia kata orang belajar hadis ni tak pandai, tak faqih. Dia ingat belajar hadis senang. Tak, hadis ni tak senang. Dia kena tahu dia tu siapa. Bila sebut dia bercerita tentang tempoh putusnya wahyu, siapa dia? Dia tu siapa? Kenapa sebut dia? Kenapa tak sebut nama? Kan tak pening kita. Jadi dia tu penting. Sebab kadang-kadang dia tu bukan dia. Dia tu bukanlah Jabir. Dia tu Nabi ke apa kan? Nabi kan cerita tentang terputusnya wahyu ni. Itu dia. Sebab yang dapat wahyu Nabi, yang terputus wahyu Nabi juga. Jadi Nabi kan dengan cerita ni. Jadi kita tengok apa panduan dia untuk mengembalikan dhamir, maksudnya kata ganti nama ni dalam suatu ayat dengan tepat. Sekali pandang dhamir ni, dia ni huwa, dan juga dhamir dalam perkataan yuhaddithu kembali kepada Jabir. Nampak macam Jabir lah yang cerita kan. Itulah yang difahami oleh Kirmani dan setengah pensyarah Sahih Bukhari. Maksudnya tak pelik lah kalau saya kata Jabir yang kata. Dia tu Jabir. Dan tapi yang sebetulnya dhamir itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya dapat dilihat dalam riwayat Jabir yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab tafsir nanti. Bila kita buka kitab tafsir, akan ada balik sanad ni dengan cerita yang sama. Jadi barulah kita tahu dia yang bercerita tu ialah Nabi sebenarnya. Bukannya Jabir. Hakikatnya dapat okay. Riwayat itu dikemukakan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau kita buka Sahih Muslim pun sama. Lafaznya seperti berikut. Qala Imam Muslim kat sini ni, yang berkata ialah Imam Muslim. Haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair berkata kepada saya, beritahu kami. Kami itu siapa? Imam Muslim. Haddatsana Laith an Uqail an Ibn Shihab. Ni tahwil ni. Dalam Sahih Muslim banyak tahwil. Wa haddatsani Abdullah bin Muhammad. Maksudnya Imam Muslim kata ada lagi sanad lain, iaitu Abdullah bin Muhammad pula yang cerita kepada dia. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Lepas tu dia dapat daripada Abdul Razzaq Sanani. Qala akhbarana Ma'mar. Qala Zuhri. Dapat daripada Ma'mar. Ma'mar kata qala Zuhri. Ma'mar kata qala Zuhri. Dia kata Zuhri kata. Fa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdul Rahman an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Jadi kat dalam riwayat macam ni pun nampak jelas yang dia di sini maksudnya Nabi. Wa huwa yuhaddithu maksudnya Nabi. Maksudnya Jabir mana tadi? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia kata saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nah, bila dia kata saya mendengar Nabi SAW dan dia menceritakan tentang fatratul wahyi, tentang terputusnya wahyu. Jadi Jabir kata, saya mendengar Nabi kata sambil dia bercerita. Maksudnya saya mendengar dia tu Nabi lah. Saya mendengar dia iaitu Nabi. Saya mendengar Nabi bercerita tentang terputusnya wahyu. Faqala fi hadithi, lalu Nabi pun berkata dalam hadisnya, fabaina ana amshi, ketika saya sedang berjalan, sami'tu sautan, lalu saya mendengar satu suara, minas sama, daripada langit, farafa'tu ra'si, saya pun mengangkat kepala saya, fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin, tiba-tiba nampak di langit itu ada malaikat yang telah datang kepada saya di dalam gua Hira, sedang duduk di atas kursi, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Faji'tu minhu ru'ban, lalu saya balik daripadanya dalam keadaan takut. Faraja'tu, lalu saya balik ke rumah Khadijah masa tu. Faqultu zammiluni, lalu saya berkata, selimutkan aku. Fadatharuni, lalu mereka yang disebut mereka, tapi Khadijah dah yang ada kat rumah tu. Khadijah pun menyelimutkan aku. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah pun menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir ila warrujza fahjur. Allah pun menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Qabla an tufrada as-salah wa hiya al-awthan. Sebelum cerita ni, sebelum difardukan salat. Dan apa maksud warrujza fahjur? Ar-rujza maksudnya awthan. Jenuh, dalam hadis pun ada cerita tentang perangan-perangan. Dalam hadis ini jelas lagi disebut bahawa kata Jabir, aku mendengar Nabi bercerita. Jadi yang bercerita tu ialah Nabi. Tentang tempoh terputusnya wahyu. Baginda Nabi SAW dalam ceritanya itu bersabda, ketika aku sedang berjalan, jadi yang bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu itu sebenarnya ialah Rasulullah SAW, bukannya Jabir. Tengok Sahih Muslim, tengok Kawakibud Darari, tengok Umdatul Qari, tengok Kashful Bari. Boleh tengok. Okey, nombor 55 pula. Okey. Ketika beliau bercerita tentang tempoh terputusnya wahyu, maksudnya ketika Nabi yang cerita tentang tempoh terputusnya wahyu, Nabi SAW pun berkata, ketika aku sedang berjalan, tengok nombor 55. Maklumat yang lengkap tentang sesuatu peristiwa dapat diperoleh dengan beberapa saluran riwayat. Maksudnya, hadis ni dia bukan macam Quran. Tu kena jelas. Hadis ni dia bukan macam Quran. Al-Quran, susunan dia, kelas lepas pun kita ada cerita kan tentang susunan tulisan Al-Quran ni semua Nabi yang bagi tahu kepada sahabat. Nabi yang susun, Nabi yang bagi tahu kepada sahabat tulis macam mana, tulis kat mana, susunan dia kat mana, ayat ke berapa, semua Nabi bagi tahu kat sahabat. Jadi susunan Al-Quran yang ada pada hari ni susunan ayat dia itu disepakati oleh ulama, dia adalah tauqifi. Maksudnya Nabi bagi tahu berdasarkan wahyu, susunan ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu semua tauqifi. Adapun susunan surah, ada beberapa surah lah ada khilaf ulama tentang susunan dia. Tapi apa-apa pun Nabi bagi tahu tentang Al-Quran, tentang susunan dia semua sekali. Jadi kita baca Quran, ayat tu habis dia hujung dan pangkal dia kat situ. Tapi hadis bukan begitu. Bila hadis bukan begitu, kita nak tahu cerita tu penuh, kita kena baca banyak riwayat tentang sesuatu cerita yang sama. Barulah kita tahu, oh ni rupanya cerita penuh dia macam ni. Awal dia macam ni punya, hujung dia macam ni punya, tengah-tengah dia macam ni punya. Rupanya bukan pendek, Nabi cakap panjang. Jadi hadis ni kena tengok semua riwayat yang berkaitan. Barulah kita dapat jalan cerita yang penuh dia. Riwayat ini hanya menyebutkan ketika aku sedang berjalan. Tidak tersebut dari mana datang, ke mana tengah berjalan tu. Dekat mana Nabi tengah duduk masa tu. Tiba-tiba dia dengar suara dari langit. Jadi ada orang yang dia, bukan orang lah. Ada sahabat Nabi sendiri, radhiyallahu anhu, yang ingat hadis ni adalah hadis pertama, wahyu pertama. Tapi kalau kita himpunkan riwayat, kita akan jumpa yang Nabi dah pernah jumpa dah Jibril dekat atas Hira. Tadi kita dah baca kan. Nabi dah pernah jumpa dah Jibril dekat dalam Hira. Dah dapat dah wahyu pertama. Jadi bukan cerita tentang wahyu pertama. Ni cerita masa dia tengah jalan. Tengah jalan dia terdengar suara dari langit. Keterangan seperti macam yang saya sebut ni, dia akan jumpa dalam riwayat yang macam ni. Mana riwayat ni? Muka surat 127, kita baca . قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع يحيى ووكيع maksudnya dan daripada Waqi', daripada Waqi'. حدثنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير المعنى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل
Ini kita dah baca tadi. Kita dah baca tadi. Tapi pendeknya saya tak baca dah lah. Sebab kita, yang kita dah baca lah, sanad yang kita baca tadi. Kita tengok terjemahan dia. Bermaksud, Abu Salamah ditanya oleh Yahya bin Abi Kathir. Ayat ni tengok, Maulana Asri pun dia terjemahkan, dia ambil terus dekat ujung ni. Dia tak tengok sanad-sanad lah ni. Sebab yang tadi, cerita tahwil-tahwil tadi tu. Tu sanad yang cerita ni. Abu Salamah ditanya oleh Yahya bin Abi Kathir, ayat Al-Quran mana yang mula-mula diturunkan? Jawab Abu Salamah, ya ayuhal mudaththir. Yahya kata, bukankah Iqra' turun dulu? Abu Salamah kata, saya pernah bertanya Jabir tentang ayat mana yang mula-mula diturunkan. Jawab beliau, ya ayuhal mudaththir. Saya pun tanya, bukankah Iqra' dulu? Jabir kata, saya nak cerita apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Beliau kata, saya berada di Gua Hira untuk beribadat dan tafakur selama sebulan. Setelah selesai beribadat, aku turun ke perut lembah. Kita baca tadi, terjemah tadi kan. Tiba-tiba aku diseru, aku memandang ke hadapan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Tapi tidak kelihatan sesiapa. Aku diseru lagi setelah dilihat. Tiada siapa pun kelihatan. Kemudian diseru lagi, aku di dalam hadisnya Al-Walid meriwayatkan, sebaik mengangkat kepalaku, terus aku nampak dia di angkasa sedang duduk di atas singgasana. Terkejut besarlah aku apabila melihatnya. Kedua-dua mereka iaitu Al-Walid dan juga Waqi' meriwayatkan hadis seterusnya. Apabila sampai ke Khadijah, aku terus berkata, selimutkan aku, selimutkan aku. Mereka pun menyelimutkan aku dan mencurahkan air ke atasku. Lalu Allah menurunkan surah Al-Mudaththir tadi kita dah baca. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Ibn Hibban. Hadis ini menunjukkan Nabi masih pergi lagi beribadat ke Gua Hira setelah menerima wahyu pertama. Dan beliau menerima wahyu kedua ketika sedang pulang dari Gua Hira. Berdasarkan riwayat yang lain, setelah menerima wahyu kedua itu, Nabi tidak lagi pergi ke Gua Hira untuk beribadat. Jadi kita nak tahu mana ni? Bila tengok riwayat-riwayat yang lain. Kalau tak tengok riwayat lain, kita ingatkan ini cerita yang sama. Maksudnya ini cerita masa Nabi lari daripada Gua Hira turun tu. Wahyu pertama itulah ceritanya, bukan? Ini cerita lain. Ini cerita lain. Maksudnya selepas daripada peristiwa Hira tu, Nabi masih lagi pergi ke Gua Hira lagi. Okeylah, habislah. Habislah cerita tentang sanad sikit, tentang tahwil sikit, tentang mustalah hadis sikit pada malam ni, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang, perkongsian kita daripada nombor 56, muka surat 128. Wallahu alam, saya buka dulu kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan pun tak apa, insya-Allah. Kalau ada soalan silakan. Silakan saya bagi dalam masa beberapa saat lah, sebab kita dah terlebih seminit 2 minit ni. Kalau ada soalan silakan. Insya-Allah. Alhamdulillah, kalau tak ada soalan, kita tangguhkan terus kelas kita pada malam ni, perkongsian kita pada malam ni, wallahu alam. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga kesilapan daripada pihak saya ataupun pihak teratas hadis. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu